Dua pusat latihan TVET ditutup operasi akibat pandemik COVID-19. Tangani isu kenaikan harga barang, Kementerian HAP akan guna pendekatan lebih holistik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azharuddin Hussein. Berita wilayah hari ini akan berlintas langsung dari Sarawak, Sabah dan juga Kedah. Baik, antara tumpuan hari ini, lebih 4,000 individu di Kedah terima kad kasih Ibu Darul Aman fasa keempat. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Saudara, 71 pelajar dan 2 guru di Sekolah Seri Puteri SSP di Cyberjaya dikesan positif COVID-19. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memaklumkan kesemua pelajar telah dipindahkan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC di Maib Sedang. Menerusi ciapan di Twitter, Khairi menyatakan ujian saringan telah dijalankan terhadap 451 individu termasuk pelajar, guru dan petugas sekolah berkenaan. Kesemua pelajar berada dalam kategori 1 dan 2 stabil, manakala 242 individu yang merupakan kontak rapat sedang dikuarantin di asrama SSP. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razi Jidin semalam mengesahkan 65 pelajar SSP dikesan positif COVID-19 selepas seorang guru disahkan dijangkiti virus itu. Dua pusat latihan pendidikan teknikal dan vocational TVET di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK telah menutup operasi akibat terkesan dengan pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim berkata jumlah terkini pusat latihan yang masih aktif sehingga September lalu adalah 1,223. Ia membabitkan 4,961 program berdasarkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS. Seterusnya, saya menyentuh kenaan dengan perancangan baru iaitu mengharungi cabaran pasca COVID-19 ini. Jabatan Pembangunan Kemahiran iaitu yang meneliti pembangunan kemahiran iaitu TVET akan menggiatkan pelaksanaan program modular secara sepenuh masa dan separuh masa berdasarkan kategori yang telah digariskan oleh NOS ataupun NOSS. Program modular ini boleh memberikan peluang kepada mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini untuk mendapat kemahiran dalam masa yang singkat. Selain itu juga program ini turut mensasarkan pekerja industri dan juga sektor-sektor yang lain yang sedia ada untuk meningkat dan mempelbagaikan kemahiran mereka. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar. Baik, sejak ditubuhkan pada akhir Mac lalu, Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kesihatan membabitkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah telah membincangkan lebih 10 isu penting yang perlu diberi tumpuan. Antaranya, usaha melaksana langkah pencegahan penularan COVID-19 yang seragam, berkesan dan holistik. Turut dibincangkan masalah kekurangan fasiliti kesihatan dan pakar perubatan di negeri berkenaan. Nisbah doktor kepada penduduk Sabah yang paling tinggi di Malaysia. Antara Kementerian Kesihatan dan juga Kerajaan Negeri Sabah, kita membincangkan isu-isu yang betul-betul menjadi masalah kepada kita. Seperti selalu disebutkan apabila kita ingin bangunkan fasiliti kesihatan, masalahnya adalah dari segi tanah, mendapat tanah yang boleh tempat kita membuat fasiliti berkenaan. Juga di Sabah kita memfahamkan masalah air yang belum sepenuhnya mendapat fluoridan ataupun yang bersih.
Juga kita juga faham keadaan hospital ataupun klinik yang mungkin dikatakan tidak mencukupi. Kita sedar semua ini. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Kota Belud, Isna Raisah, Mudirah Majlis. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP akan menggunakan pendekatan lebih holistik dalam menangani isu kenaikan harga barang. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, ini termasuk mengurangkan pelibatan orang tengah dalam membekalkan barangan keperluan asas kepada peniaga. Kita melihat kepada solusi yang lebih holistik, ya, di mana bidang tak perlu sangat peranan orang tengah ini. Di situ boleh kita sasarkan bagaimana nak mengelakkan peranan orang tengah, ya. Sebab itu mungkin macam jualan, ya, daripada pengeluar terus kepada pengguna. Itu mengelakkan orang tengah masuk campur. Jadi tapi bukan semua bidang, bukan semua barang. Saya ingat, ya, ada barang tu mungkin masih memerlukan peranan orang tengah. Tapi yang kita pilih ialah barangan-barangan yang sangat diperlukan oleh rakyat, iaitu makanan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia sempena 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia KPDNHP di Angkasa Puri. Baik, laporan dari Bumi Kenyalang, antara tumpuan berita Sarawak hari ini ialah penubuhan pusat kanser di negeri itu. Selain kerjasama, warga pendidik dan ibu bapa juga dititik beratkan. Perincian lanjut kita bersama Norsila Talha. Silakan. Ya, Azam, kebersamaan dan kerjasama antara warga pendidik dan ibu bapa penting terutamanya semasa berdepan dengan pelbagai cabaran kini. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Ma Hang Sun berkata langkah ini penting dalam memastikan agenda pendidikan negara dapat dicapai. Selain daripada peranan yang dimainkan oleh warga pendidik, saya rasa ibu bapa juga merupakan golongan yang sangat penting yang boleh membantu anak mereka. Jadi kalau kita nak mendaki gunung yang lebih tinggi dari segi pendidikan, sudah tentunya peranan yang dimainkan oleh ibu bapa amatlah penting. Beliau berucap demikian dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Majlis Jasa Mudi Kenang Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sarike di Sibu. Ujarnya lagi, semasa dalam tempoh pandemik COVID-19, warga pendidik telah berusaha sebaik mungkin bagi memastikan pelajar mendapat pendidikan yang sewajarnya. Justru pengorbanan dan jasa warga pendidik besar dalam melahirkan insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi walaupun berdepan pelbagai cabaran, khususnya semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah. Pada majlis tersebut, ramai 110 warga pendidik dari PPD Sarike telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2020 dan pesara warga pendidik dan pegawai dari PPD Sarike yang telah bersara. Walaupun pindaan umur kelayakan pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik diwartakan semalam dan akan berkuat kuasa 15 Disember ini, namun ia tidak dapat dilaksana pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 pada 18 Disember ini. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan ini disebabkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hanya menggunakan daftar pemilih terkini yang dikemas kini setakat 2 November lalu. Datuk Seri Abdul Karim walau bagaimanapun menyokong sepenuhnya pelaksanaan undi 18 dan percaya golongan tersebut cukup matang untuk memikul tanggungjawab sebagai pengundi dan menentukan hala tuju negara. We recognize mereka yang 18 tahun itu ada boleh menjalankan tanggungjawab mereka sebagai warga negara Malaysia. Furthermore, the Age of Majority Act, Akta Age of Majority di Malaysia adalah 18 tahun. 18 tahun kita boleh
beli tanah, punya beli rumah, drive kereta, kenapa tidak boleh mengundi? I fully support siapa-siapa yang sudah sampai ke umur 18 tahun boleh mengundi dan menjadi calon. Beliau berkata demikian selepas ketibaan penerbangan sulung pesawat Malaysia Airlines MBS Boeing 738 MH2721 dari Pulau Pinang di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK. Mengulas mengenai penerbangan Kuching ke Pulau Pinang 2 kali seminggu, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu ia akan membantu industri pelancongan khususnya di kedua-dua negeri itu. LTAK dijangka menerima 307 penerbangan setiap minggu bermula pada 11 Disember ini. Penubuhan Pusat Kanser di Sarawak antara permohonan yang akan disuarakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semasa lautan beliau ke Sarawak hujung minggu ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan MLGH Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata sudah tiba masanya Sarawak mempunyai sebuah pusat kanser di negeri ini kerana kanser merupakan penyakit kedua tertinggi yang dikesan di Sarawak ketika ini selepas penyakit jantung. Datuk Seri Dr. Sim menjelaskan dengan adanya penubuhan pusat sedemikian akan membolehkan pesakit kanser mendapat rawatan sewajarnya di dalam negeri sahaja tanpa perlu ke Institut Kanser Negara di Putrajaya. Ini sekaligus mampu mengurangkan beban keuangan yang terpaksa ditanggung mereka, terutama golongan yang kurang berkemampuan. Datuk Seri Dr. Sim menambah oleh kerana aspek kesihatan terletak di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak bersedia untuk membiayai dahulu kos penubuhan pusat tersebut bagi memastikan impian itu dapat direalisasikan dan Kerajaan Persekutuan boleh membuat pembayaran balik kemudian. Katanya bagi tujuan memenuhi keperluan tenaga pakar untuk berkhidmat di pusat tersebut kelak yang terdiri daripada anak tempatan, Kerajaan Sarawak telah menghantar pakar perunding Jabatan Radioterapi, Onkologi dan Penjagaan Paliatif dari Hospital Umum Sarawak diketuai oleh Dr. Woon Pei untuk menimba pengalaman di Singapura dan Amerika Syarikat. Datuk Seri Dr. Sim berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang MLGH di Kuching. Seramai 171 pegawai dan kaki tangan di bawah MLGH menerima anugerah berkenaan pada majlis tersebut. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Sim yang juga Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP menegaskan beliau berfikiran terbuka dengan calon dari Parti Pembangkang atau Bebas yang akan diletakkan bertanding di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah. Penyandang kerusi Dun Batu Kawah itu menambah ia selari dengan amalan demokrasi di negara ini yang menyerahkan kepada rakyat untuk memilih wakil rakyat mereka yang baharu setiap kali pilihan raya diadakan. Datuk Seri Dr. Sim bagaimanapun yakin rakyat Sarawak bijak dalam menentukan wakil rakyat yang bakal dipilih berdasarkan prestasi mereka yang konsisten bekerja untuk rakyat sejak 5 tahun lepas. Datuk Seri Dr. Sim diminta mengulas mengenai kemungkinan beliau bakal bertembung oleh pengerusi Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak Chong Chen Jien bertanding di Dun Batu Kawah pada pilihan raya umum PRU Dun Sarawak ke-12 ini. Untuk rekod, Datuk Seri Dr. Sim menang di kerusi Dun Batu Kawah dengan majoriti 2,085 undi, menewaskan calon DAP Christina Chiu dan calon bebas Lu Tian Leong pada PRU Dun Sarawak ke-11 lalu. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEG Sarawak mengingatkan penjawat awam yang akan terlibat sebagai petugas pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak supaya menjalankan tugas dengan penuh amanah, integriti, bersikap adil serta mengamalkan prinsip berkecuali. Pengerusi QPEG Sarawak Omar Bahrin Unin memberitahu penjawat awam perlu memegang ikrar perkhidmatan awam, profesionalisme dan demokrasi demi memastikan proses PRU Dun Sarawak dapat dilaksana dengan baik.
Di samping itu, Omar Bahrain juga berharap penjawat awam yang terlibat sebagai petugas pilihan raya memberi perhatian serta memastikan keselamatan diri dan orang awam ketika menjalankan tugas. Omar menerusi kenyataan media turut mengharapkan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya dapat memastikan kebajikan penjawat awam yang terlibat sebagai petugas seperti keselamatan, makan minum serta penginapan mereka yang bertugas di kawasan luar bandar dan pedalaman. Ini jelasnya termasuk elawan-elawan yang berpatutan berdasarkan perkeliling perbendaharaan yang berkaitan. Di Kuching, seramai 327 individu dikenakan kompaun sepanjang operasi pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang dilaksanakan pada 1 November hingga Selasa lepas. Ketua Polis Daerah Kuching, Assistant Commissioner Ashmon Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan sejumlah 19 buah premis perniagaan turut dikenakan kompaun dalam operasi tersebut. Assistant Commissioner Ashmon Bajah memberitahu hasil pemeriksaan ke semua individu berkenaan dikenakan kompaun RM1,500 kerana tiada penjarakan fizikal, tidak mengimbas aplikasi MySejahtera dan tidak memakai pelitup separuh muka di tempat awam. Beliau menambah bagi pemilik premis pula di kompaun sebanyak RM10,000 atas kesalahan gagal memastikan pelanggan mendaftar masuk menggunakan aplikasi MySejahtera atau mencatat di buku pendaftaran selain gagal memaparkan jumlah maksima pelanggan yang dibenarkan masuk ke premis. Pemilik premis juga dikompon kerana gagal menyediakan buku daftar masuk ke premis serta membenarkan pekerja belum divaksin untuk bekerja di premis. Sekaligus gagal memastikan penjarakan fizikal pelanggan selain menjalankan aktiviti yang tidak dibenarkan beroperasi. Sementara itu, sebanyak 117 kompaun telah dikeluarkan kepada pengusaha restoran dan pemilik kedai makan di bahagian Sri Aman dan Betong dalam operasi menu yang dijalankan sepanjang tahun ini. Bilangan kompaun tersebut adalah daripada keseluruhan 6,162 premis yang telah diperiksa. Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Sri Aman, Al Reza Mani Abdul Razak menerusi kenyataan memaklumkan bahawa kompaun itu dikeluarkan atas kesalahan tidak meletakkan tanda harga dan menggunakan alat timbangan yang tidak sah. Jelasnya, op menu bertujuan mengekang manipulasi harga dan timbangan. Oleh itu, sekiranya terdapat peniaga yang tidak mematuhi undang-undang di bawah KPDNHEP, orang ramai boleh menyalurkan aduan kepada kementerian melalui talian hotline di 1-800-886-800. Aduan juga boleh dibuat melalui talian WhatsApp 019-279-4317 atau menghubungi pejabat KPDNHEP di Sri Aman di talian 083-323-886 atau hadir di pejabat kementerian yang berhampiran supaya tindakan sewajarnya boleh diambil. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nosila langsung dari Sarawak. Baik, seterusnya kita ke negeri di bawah Bayu. Fokus hari ini adalah memiliki kemahiran digital dan relevan dengan keperluan kerjaya elemen penting keboleh pasaran graduan. Untuk itu, terus saja bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan.
Baik Azam, seiring peralihan ke era digital berikutan pandemik COVID-19 yang melanda dunia, pemain industri di Sabah digesa menjalin kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam khususnya dalam kemahiran digital. Kerjasama ini penting bagi membantu kerajaan negeri melahirkan lebih ramai graduan yang berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa kini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor turut menggesa institusi pengajian tinggi IPT awam dan swasta menyediakan graduan berkualiti, bersifat global dan sentiasa relevan agar dapat memasuki pasaran kerja tempatan di samping berupaya menembusi pasaran kerja antarabangsa. Graduan perlu mempunyai kemahiran berfikir secara kritis, kepimpinan, kerja berpasukan dan mempunyai karakter global supaya kekal relevan untuk bersaing bagi memenuhi keperluan pasaran pekerjaan semasa. Termasuklah kemahiran digital bersama literasi digital dan pemindahan kemahiran. Dato' Haji Ji yang juga Pro-Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS berucap melancarkan program My Career at Mohe Zone Borneo 2021 secara dalam talian di Kota Kinabalu. Terdahulu berucap, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin memberitahu UMS turut bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi KPT di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana bagi menyediakan graduan yang kompeten, mahir dan memiliki sijil profesional sebagai nilai tambah graduan bagi meningkatkan peluang kebolehpasaran. Hasilnya pada 2020, UMS mencapai kadar kebolehpasaran graduan sebanyak 92.14%, iaitu peningkatan 1.74% berbanding pencapaian tahun sebelumnya. Menurutnya, pelaksanaan program My Career juga antara inisiatif KPT memudahkan graduan mencari pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan serta persediaan menghadapi alam kerjaya yang mencabar. Hampir 4,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi program ini dengan penglibatan 25 majikan dalam pelbagai sektor pekerjaan. Program turut dijayakan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah. Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim hari ini melancarkan garis panduan pertama bagi hukuman jenayah hutan di negeri ini. Ia sebagai rujukan Badan Kehakiman terhadap pesalah jenayah hutan. Menurut Tan Sri Abang Iskandar, walaupun bukan sebagai dokumen yang menentukan untuk hakim menjatuhkan hukuman, namun ia dijadikan sebagai garis panduan serta pendekatan konsisten kepada Badan Kehakiman untuk mengenal pasti hukuman yang layak dijatuhkan kepada pesalah jenayah berkenaan. Ia juga kesinambungan garis panduan penghukuman bagi jenayah hidupan liar yang dibuat Mahkamah Sabah pada 2019. Kita hendak mengelakkan daripada terdapatnya jurang dan besar di antara hukuman-hukuman yang dikenakan oleh mahkamah terhadap jenayah yang serupa. Dan jadi tujuan garis ini adalah untuk mengelak daripada wujudnya keadaan yang sedemikian itu. Sebab mungkin dia punya hukuman itu mestilah agak sama. Beliau ditemui media selepas melancarkan garis panduan hukuman jenayah hutan bagi negeri Sabah di Mahkamah Sandakan. Sementara itu, Ketua Konservator Hutan Datuk Frederick Kugan memberitahu jenayah hutan secara serius dan kritikal mendorong pihaknya bersama beberapa agensi seperti The World Wide Fund for Nature WWF Malaysia serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan di negeri ini mewujudkan garis panduan tersebut. Ia susulan kadar sabitan bagi kesalahan jenayah hutan yang didakwa di mahkamah sejak penguatkuasaan enakmen hutan 1968 pada 1 Januari 1969 adalah rendah. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah telah membelanjakan hampir 100% bajet pembangunan fizikal yang diperuntukkan kepada kementerian itu tahun ini. Menterinya Datuk Jahid Jamil bagaimanapun berkata hanya peruntukan melibatkan kursus pemimpin akar tinggi tidak dapat digunakan sepenuhnya memandangkan program dilaksana secara maya. Untuk tahun hadapan, kita akan tengok pada hari esok, 3 hari bulan di mana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan membentangkan belanjawan. Nanti kita akan tengok berapakah yang akan diperuntukkan oleh kerajaan untuk Kementerian Pembangunan Luar Bandar.
Datuk Jahid berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis penutupan kursus pengurusan dan pentadbiran Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung tahun 2021 secara maya di Kota Kinabalu. Kursus kali ini disertai oleh pengerusi-pengerusi JPKK Daerah Semporna, Kunak dan Lahad Datu. Datuk Jahid turut menyeru para pengerusi JPKK khususnya di kawasan Pantai Timur agar sentiasa mengadakan kerjasama yang erat bersama Eskom yang dipertanggungjawab menjaga keselamatan di kawasan berkenaan. Beliau berharap mereka dapat menjadi mata dan telinga kepada kerajaan khususnya melaporkan kepada Eskom mengenai perkara berkaitan isu keselamatan. Sementara itu, Setiausaha Tetap KPLB Datuk Faimin Kaimin turut menyatakan JPKK juga berperanan penting sebagai saluran dan pemudacara dalam penyampaian maklum balas antara kerajaan dan rakyat. Ini kerana katanya JPKK merupakan tunjang bagi seluruh aktiviti pembangunan masyarakat yang bertindak sebagai penggerak, penyelaras dan badan perantara dua hala antara rakyat dan kerajaan. Penganjuran kursus pengurusan dan pentadbiran JPKK bertujuan meningkatkan kefahaman mengenai fungsi, peranan dan tanggungjawab JPKK, mendedahkan para pengerusi JPKK dengan etika kerja yang berintegriti dan bertanggungjawab, selain memberi kesedaran sivil mengenai aktiviti jenayah dan penyalahgunaan dadah serta membantras rasuah di peringkat kampung. Keadaan air terjun atau sungai yang jernih dan cetek tidak boleh dijadikan ukuran untuk berasa selamat melakukan aktiviti rekreasi kerana fenomena kepala air boleh berlaku sekiranya hujan di hulu sungai dan puncak bukit. Atas kesedaran itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Keningau melaksana program penyelamatan di air bersama pasukan bomba sukarela, media dan taman-taman Sabah di air terjun Mahwa Tambunan. Ketua Zonnya Yuzaimi Hairul Azwan Juatan yakin menerusi program sedemikian masyarakat secara tidak langsung memiliki kemahiran melakukan penyelamatan awal sekiranya berlaku insiden buruk. Memastikan bagaimana kerja-kerja penyelamatan di air dilakukan dan kita tidak mahu perkara-perkara ini berlaku orang lemas contohnya macam tu. Dan perkara ini sekarang ni ujung tahun. Mungkin berlaku musim-musim tengkujuh, kita khawatiri ada berlakunya kepala air di kawasan-kawasan contohnya air terjun ini. Program ini sangat baik dan perlu diteruskanlah sebab ini akan membantu kaki tangan, terutama kaki tangan yang memantau keselamatan pelawat di sini, lifeguard, bermanfaat untuk kami sebagai kaki tangan di sinilah. Boleh mendapat pengalaman, pengetahuan, pendedahanlah tentang penyelamatan. Kita harapkan agar program ini diperluaskan kepada pihak-pihak lain terutamanya yang selalu ataupun yang sering terlibat dengan program-program yang berkaitan ataupun berkaitan dengan melalui sungai yang besar ianya dapat memberi pelajaranlah kepada orang lain. Sambil kita menunggu pihak bomba datang kan, jadi kita pun mesti ada skill juga menyelamat. Takut tidak sempat begitulah. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk kali ini. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Azam. Silakan. Baik, terima kasih Rita. Langsung dari Sabah. Baik, sebelum ke perkembangan lain berita wilayah, kita ke Met Malaysia bagi mendapatkan laporan cuaca semasa bersama pegawainya, Wan Muhammad Hafiz Hussein. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, pada ketika ini rantauan kereta masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sedana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan perairan Laut Cina Selatan ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter. Justru itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga di sebahagian besar kawasan perairan di Laut Cina Selatan. Selain itu juga, amaran ini juga melibatkan kawasan perairan di negara kita, melibatkan perairan negeri Kelantan, Terengganu,
Pahang dan juga di Johor Timur, yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 7 Disember 2021. Selain itu juga, Malaysia telah pun mengemas kini amaran cuaca hujan lebat peringkat waspada yang melibatkan beberapa negeri, iaitu di negeri Pantai Timur, melibatkan di negeri Kelantan, Terengganu, di negeri Pahang dan juga di negeri Johor. Di negeri Pahang melibatkan daerah Pekan, Rompin dan juga Kuantan. Begitu juga di daerah Mersing dan juga Kota Tinggi, yang mana hujan lebat boleh berlaku dalam tempoh ini. Jadi pendengar ramai diharapkan lebih berhati-hati kerana hujan berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Baik, kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Hujan yang berlaku, keadaan cuaca lebat berlaku sejak awal pagi tadi kebanyakan negeri semenanjung Malaysia. Nampaknya alhamdulillah sudah pun beransur reda kecuali di Pantai Timur. Hujan masih lagi berlaku melibatkan beberapa bahagian, melibatkan di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang. Begitu juga sedikit hujan berlaku di bahagian timur negeri Johor. Keadaan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Di negeri-negeri buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Baik, bagi negeri Sabah pada ketika ini hujan di satu tempat juga sedang berlaku, tetapi ianya hanya melibatkan beberapa kawasan sahaja, melibatkan di bahagian pedalaman, pantai barat dan juga di bahagian Tawau. InsyaAllah akan beransur reda tidak lama lagi. Di negeri Sarawak pula, hujan beserta petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku, melibatkan di bahagian Mukah, Bintulu, Seri Aman dan juga di bahagian Kapit. Keadaan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, sebelum pisah, kita dah ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lintas langsung dari Kedah petang ini melaporkan usaha mengembalikan sinar baharu aktiviti pelancongan di Pulau Tuba Langkawi yang sebelum ini suram akibat pandemik COVID-19. Untuk itu kita terus bersama Nur Izzati di sana. Teruskan. Terima kasih Azam di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4,400 individu di Kedah telah dan akan menerima kad Kasih Ibu Darul Aman KIDA fasa keempat. Penyerahan kad KIDA fasa 4 dilakukan di seluruh Kedah secara berperingkat-peringkat bermula 28 November lalu hingga 19 Disember ini. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Kebajikan Negeri Kedah, Datuk Halimatun Saadia Saad berkata, kad KIDA fasa keempat boleh diguna mulai Januari 2022 sehingga Disember 2022. Daerah Kuala Muda mencatat jumlah penerima tertinggi seramai 675 orang, diikuti Kota Star 612 dan Kubang Pasu 603 orang. Mereka mendapat insentif sebanyak RM250 sebulan membeli barangan dapur, barangan asas dan juga RM500 setahun melalui perubatan di klinik-klinik yang terpilih. Okey, seramai sebanyak 80 klinik telah terpilih di seluruh negeri Kedah untuk menjadi panel kepada penerima kad KIDA ini. Jadi mereka bolehlah membuat rawatan di klinik-klinik terpilih. Program bantuan ini merupakan program kerjasama kerajaan negeri bersama NCER. Fasa pertama pada Mei 2019 hingga Jun 2020 melibatkan 4,281 penerima. Fasa kedua bermula Julai hingga Disember 2020 melibatkan 4,469 penerima dan fasa ketiga tahun 2021 melibatkan 3,989 penerima. Industri pelancongan di Pulau Tuba Langkawi yang sebelum ini suram akibat pandemik COVID-19 kini mendapat sinar baharu selepas aktiviti pelancongan dibenarkan semula di Pulau Bebas Cukai itu.
Hampir 2 tahun lamanya, kebanyakan chalet dan resort di pulau berkenaan terpaksa menutup sementara operasi. Bagi mengembalikan suasana bersih dan indah di pulau berkenaan, kumpulan penggerak penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta PIBKS, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah mengadakan gotong royong membersihkan kawasan pantai bersempena Hari Alam Sekitar peringkat Negeri Kedah. Sambutan hari ini yang kita lihat daripada agensi kerajaan, daripada pelancongan, daripada JAS, Jabatan Alam Sekitar, daripada PDRM, daripada Tuba Resort, kita lihat mereka berikan komitmen tinggi, termasuk ladang. Jadi kita rasa teruja, bermaksud swasta ingin terlibat untuk bantu kita. Itulah peranan PIBKS, libatkan komuniti dan swasta. Di samping itu, penglibatan program ini adalah terdiri daripada warga pendidikan Langkawi, khususnya 4 buah sekolah dan murid-murid sekolah 4 buah sekolah ini semata-mata untuk menanam satu semangat kecintaan ke murid-murid Pulau Tubah ini, mementingkan bahawa alam sekitar perlu sentiasa diberi perhatian dan dipelihara untuk selama-lamanya. Pernah menaiki van jenazah untuk ke hospital kerana kesempitan wang. Begitulah nasib yang menimpa Fatimah Abbas, 72 tahun, dari kampung Cik Beba, Sungai Layar Hujung, Sungai Petani. Fatimah yang juga lumpuh kini terpaksa menanggung derita pelbagai jenis penyakit kronik sejak lebih setahun lalu. Beginilah keadaan Fatimah yang terlantar di atas tilam akibat buasir, kencing manis, darah tinggi yang dihidapinya lebih setahun lalu. Menantunya Zarina Noh berkata ibu mentuanya perlu mendapatkan rawatan 2 kali sebulan di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani dan Hospital Sultanah Bahiyah HSB Al-Rustar. Memang tak patutlah betul cakap orang-orang. Ya, kami ni jenazah bawa orang hidup macam mana you rasa? Betul lah. Rasa tu betul. Ikut Sungai Petani sekali, Al-Ustaz sekali buat cakap. Tapi lah ni kami mohon dekat hospital minta jarakkan sebab kami tak ada kos nak bawa mak pi. Sebab mak perlukan ambulan, tak boleh pi dengan kereta, mak tak boleh duduk. Jadi bulan ni kami tak pi 2 kali dah Al-Ustaz, tapi Sungai Petani pun tak pi. Sebab kos tak ada, cuma kami pi anak lah bawa kami pi sendiri minta ubat apa semua kan. Nasib baiklah doktor tu prihatin, dia bagi ubat. Tapi kami kena pantau lah mak punya kencing manis, darah tinggi, minyak mana nak kena pergi hantar kat doktor. Doktor nak tengok macam mana. Tapi satu hari kot kami nak kena buat piga, doktor kata kena buat piga sebab dia pun nak tahu, nak tengok sendiri kan keadaan mak macam mana. Tu yang kami perlukan kos yang tinggi. Jelas Zarina pendapatannya sebagai pemandu van sekolah dan suaminya Muhammad Nasir Hashim alias Abdullah yang bekerja sebagai buruh kampung tidak mampu untuk menampung kos rawatan dan perbelanjaan Fatimah yang mencecah hampir RM1,500 sebulan. Malah bayaran rumah sewa juga sudah 3 bulan tertunggak. Zarina berkata mereka baru sahaja memohon bantuan daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Prihatin dengan nasib keluarga berkenaan, pengerusi One Dragon Group yang juga ahli Majlis Perbandaran Sungai Petani, Datuk Seri Ching Sucai turun padang. Harap papit sajalah boleh tolonglah. Siapa nampak ini semua boleh tolong makcik. Makcik ni memang baguslah. Dulu dia di sini pun di kampung ni harap tolong banyak orang. So sekarang dia memang kena ini penyakit. Dengan pampers pun banyak duit nak pakai. Dengan pampers saja 1 bulan pun kira kos dia pun dengan cucuk nak kira ribu jugalah. Lagi mahal sekali ambulans nak pergi hospital. Memang kerajaan tak angkat duit hospital, tapi dia itu ambulans semua nak pakai duit. Takkan nak selalu pakai itu van jenazah bawa pi. Orang ramai boleh menghulurkan sumbangan menerusi akaun tertera.
Kisah Makcik Fatimah itu mengakhiri bahan berita dari negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Ya, baik. Terima kasih Izzati langsung dari Kedah. Kita ke perkembangan seterusnya. Tumpuan utama harus diberikan kepada warga tempatan dalam mengisi kekosongan pekerjaan di negara ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravana berkata pihaknya optimis mengenai perkara tersebut bagi memastikan kadar pengangguran negara dapat diturunkan. Pengambilan pekerja asing memerlukan penelitian dan persediaan rapi termasuk mengambil kira faktor keselamatan dan kesihatan. Jadi tanggungjawab saya untuk memastikan melahirkan peluang-peluang pekerjaan kepada orang tempatan, itu yang penting. Saya tidak boleh anaktirkan orang tempatan lepas itu beri peluang pekerjaan kepada orang luar. Setelah kita betul-betul beri tawaran kepada orang tempatan melalui pelbagai aspek, melalui job fair, kita pernah adakan penjala kerjaya dan minta majukan untuk iklan di My Future Job. Setelah kita betul-betul berpuas hati, kita baru buat keputusan untuk menawarkan pekerja asing. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Latihan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Ensenex Tapah di Tapah Road. Baik, sebuah kenderaan dipercayai terperangkap dalam kejadian tanah runtuh di Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands, Ipoh. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Simpang Pulai, Syahrudin Tuan Ali ketika dihubungi RTM Perak berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian pada pukul 1.44 petang. Kejadian tersebut menyebabkan laluan di kedua-dua arah ditutup kepada semua kenderaan. Operasi kecemasan kini sedang dijalankan. 3 pekerja kilang cedera dalam kejadian kebakaran di sebuah kilang simen di Gopeng, Perak pagi tadi. Kebakaran melibatkan tempat pengisar arang batu yang turut mengakibatkan beberapa siri letupan kecil. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak menyatakan pihak bomba menerima panggilan mengenai kejadian itu pada pukul 6.40 pagi. Susulan kejadian tersebut, 2 pekerja tempatan berumur 30 tahun mengalami kecederaan di bahagian tangan dan dada. Manakala seorang lagi warga Bangladesh hanya cedera ringan. Kesemua mangsa dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak dilantik sebagai Penaung Persekutuan Pengakap Malaysia. Tun Ahmad Fuzi juga dianugerahi Bintang Semangat Padi kelas pertama emas yang merupakan peringkat tertinggi pengakap Malaysia. Ia hanya dianugerahkan kepada tokoh-tokoh terbilang tanah air. Majlis disempurnakan oleh Major General Profesor Datuk Dr. Muhammad Zin Bidin bertempat di Butterworth. Tun Ahmad Fuzi yang merupakan ahli pengakap sewaktu menuntut di SMK Tinggi Bukit Mertajam melahirkan rasa gembira serta berkongsikan pengalaman di dalam persatuan pengakap yang pernah disertainya. Masih dalam berita wilayah. Kerajaan Kelantan hari ini membentangkan belanjawan 2022 dengan unjuran defisit lebih tinggi iaitu sebanyak 90.49 juta ringgit berbanding tahun sebelumnya. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata jumlah defisit belanjawan bertemakan Kelantan Maju Rakyat Sejahtera itu diunjur meningkat sebanyak 24.47 juta ringgit berbanding belanjawan tahun lalu. Walaupun setiap tahun anggaran belanjawan negeri mencatat defisit, namun 4 tahun berturut-turut bermula 2017, kerajaan negeri telah mencatatkan perbelanjaan sebenar yang surplus. Belanjawan 2022 akan memperuntukkan sejumlah 1.51 bilion ringgit sebagai perancangan berbelanja secara berhemah yang melibatkan 6 teras iaitu transformasi kewangan, memacu ekonomi, pendidikan dan agama, kesejahteraan rakyat, pelindungan sosial
Sosial dan Kebajikan. Anggaran hasil negeri pada tahun hadapan dijangka diperoleh sebanyak RM991.74 juta, manakala anggaran perbelanjaan mengurus dijangka berkurangan dari RM1.09 bilion tahun lalu kepada RM1.08 bilion tahun ini. Peruntukan pembangunan bagi tahun 2022 dianggarkan berjumlah RM428.3 juta dengan pembiayaan dibuat di bawah peruntukan negeri dan sumber pinjaman. Terdahulu, Datuk Ahmad Yaakob membentangkan belanjawan pada persidangan DUN Kelantan di Kota Darul Naim, Kota Baru. 808 kematian direkodkan di Kelantan akibat COVID-19 bagi tempoh Mac tahun 2020 sehingga September lalu. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Kelantan, Dr. Izani Husin berkata, jajahan Kota Baru mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 221 orang, diikuti Pasir Mas 111, Pasir Putih 102, Tumpat 89 dan Bacok 80 orang. Jajahan Gua Musang merekodkan sebanyak 58 kematian, Tanah Merah 56, Kuala Krai 37, Jeli 29 manakala Machang 25 kematian. Bagi menanggung kos pengurusan jenazah, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM1,500 kepada waris atau keluarga dengan jumlah keseluruhan tuntutan setakat ini berjumlah RM630,000. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan yang dikemukakan Adun Limbongan Muhammad Nazlan Muhammad pada persidangan DUN Negeri Kelantan, Kota Darul Naim, Kota Baru. Terdahulu, Muhammad Nazlan mengemukakan soalan berapakah jumlah keseluruhan kematian disebabkan COVID-19 dan statistik mengikut jajahan mulai Mac 2020 sehingga 30 September 2021. Baik, DUN Negeri Sembilan meluluskan enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan Pindaan 2021 bagi menurunkan had umur seseorang warga negara yang layak menjadi adun daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun ketika mencadangkan bacaan kali kedua RUU tersebut berkata, pindaan tersebut adalah bagi mengikut Seksyen 5 Jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan yang dipinda melalui Seksyen 4 Akta Perlembagaan Pindaan 2019 Akta 1603 untuk tujuan sama. Sekiranya kerajaan negeri tidak meminda undang-undang berkenaan untuk mengikut Seksyen 5 Jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan, maka beberapa implikasi akan timbul sekiranya pilihan raya Parlimen dan DUN diadakan serentak. Pertama, kejanggalan dari segi perbezaan umur minimum calon yang boleh bertanding sebagai ahli Dewan Rakyat dan adun kerana seorang yang berumur 18 tahun boleh bertanding sebagai calon ahli Dewan Rakyat tetapi tidak boleh bertanding sebagai calon adun selagi sebelum mencapai 21 tahun. Kedua, pelaksanaan yang tidak seragam dengan negeri-negeri lain yang telah membuat pindaan selaras dengan Seksyen 5 Jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan dan petisyen pilihan raya boleh difailkan untuk mencabar keputusan pegawai pengurus kelak sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Peraturan 7 Peraturan Pilihan Raya Perjalanan Pilihan Raya 1981. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Hassan BN rantau ketika perbahasan turut menyambut baik pindaan bagi had umur calon DUN diturunkan selain menyifatkan golongan muda adalah penentu masa depan negara dan pelibatan dalam politik penting dalam pembinaan negara bangsa. Baik, kenaikan harga bekalan makanan seperti sayur-sayuran dan ayam di Melaka dipercayai berpunca daripada orang tengah. Mereka mengambil kesempatan menaikkan harga barang untuk mengaut keuntungan. Bagi mengatasi isu kenaikan harga, Exco Perpaduan Hubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Engwi Hee Sem berkata, pihaknya akan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kita akan jadi satu solusi lah, kurangkan pada orang tengah. Jadi barang akan turun harga lah. Ini masalah ni. Satu produk mungkin melalui 3-4 orang tengah. Jadi barang sudah naik. Kita akan
bincanglah dekat jabatan. Kalau boleh Kementerian Pertanian atau Kementerian Hal Ehwal Pengguna lah, mungkin kena bincang, duduk bincang pasal produk lah melalui orang tengah terlalu banyak. Ya. Beliau ditemui selepas membuat tinjauan harga barang di Pasar Besar MBMB Bachang. Satu daripada kaedah yang boleh dilakukan ialah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma menjadi pengedar terus bekalan makanan daripada petani kepada peniaga tanpa melibatkan orang tengah. 70 penduduk daripada 17 keluarga kampung orang asli Berasau Kahang mendapat manfaat bekalan elektrik daripada sumber tenaga solar sumbangan Yayasan Petronas. Ia inisiatif di bawah program memampankan ekonomi asas rakyat Mekar dalam pembangunan komuniti jangka panjang dalam bidang sosioekonomi, kesihatan dan persekitaran. Program Mekar berterusan walaupun pada waktu PKP, sebab pada waktu PKP apa yang kami buat, kami mengumpul data. Contohnya kami berjumpa dengan Jakwa untuk mendapatkan mana tempat yang sesuai untuk melaksanakan program ini. Begini tak terhinggalah sebab kami telah menunggu hampir 2-30 tahun untuk mendapatkan bekalan elektrik ini. Kami hidup dalam kegelapan, anak-anak belajar susah, lebih-lebih lagi kita dalam pandemik COVID ni. Melalui inisiatif ini, setiap rumah menerima bekalan elektrik asas daripada sumber tenaga solar beserta bateri yang dicas semula. Setiap isi rumah boleh berjimat sekurang-kurangnya RM450 sebulan menerusi bekalan tenaga solar berkenaan. Baik, tempoh 100 hari pertama bagi setiap kementerian perlu dijadikan pemangkin penyediaan perkhidmatan terbaik buat rakyat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengakui tempoh itu perlu dimanfaatkan sebaiknya dalam usaha melahirkan kerajaan berprestasi tinggi. Jelasnya tempoh 100 hari itu juga bukan penanda aras akhir menilai kemampuan setiap kementerian mencapai sasaran seperti ditetapkan. Kita jangan tersilap sehingga kita menganggapkan 100 hari ini macam kalau berlari 100 meter itu penamat dia. Ya, sebenarnya kerajaan mempunyai tempoh yang panjang dan tugas yang banyak. Walaupun kita memberikan orang kata satu tumpuan khusus tentang 100 hari pertama, saya harap rakyat dan masyarakat tidak tersasar dengan melihat 100 hari itu sebagai the ultimate. 100 hari itu, 100 hari pertama itu sebenarnya starting point sahaja. Tambah beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serius dalam usaha memastikan kerajaan mencapai aspirasi seperti yang digagaskan dalam keluarga Malaysia. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia sempena Hari Aspirasi Keluarga Malaysia KKMM di Angkasa Puri. Baik, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan sukan. Usah diganggu harimau yang terluka. Kegagalan mempertahankan gelaran Piala Malaysia 2021 nampaknya telah mengejutkan kelab Johor Darul Takzim JDT daripada tidur yang lena. Perkara itu diakui pemiliknya Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang memberitahu bahawa skuad Harimau Selatan itu akan tampil dengan wajah baharu dengan rombakan besar-besaran pada kempen musim depan. Dalam satu kenyataan di laman sosial Johor Southern Tigers, Tunku Ismail menjelaskan kekalahan 2-0 kepada Kuala Lumpur City FC pada aksi final Piala Malaysia Selasa lalu merupakan satu pengajaran buat kelabnya. Baginda mengakui juara Liga Super 8 kali itu terlalu selesa dengan pencapaian mereka sejak 3 musim terakhir sekaligus tidak berbelanja besar membawa masuk pemain baharu. Kegagalan dalam kempen Piala Malaysia diibarat seperti satu cabaran
Tuhan buat mereka dan ia bakal menjadi alasan terbaik untuk merombak pasukan dengan melepaskan beberapa pemain serta membeli pemain baharu pada musim hadapan. Malah Tunku Mahkota Johor itu juga mengakui terpaksa melupakan hasratnya untuk berehat pada musim depan. Sebaliknya akan terus memastikan skuad Harimau Selatan bangkit lebih cemerlang. Justeru bagi merealisasikan misi tersebut, baginda menjelaskan JDT akan menjalani latihan pramusim di Dubai dan Abu Dhabi dengan beraksi menentang beberapa kelab tempatan dan juga Eropah di sana. Baik, penyerang Johor Darul Takzim Safawi Rashid mengakui sudah bersedia untuk menggalas tugas penting bersama rakan sepasukan lain selepas turun menyertai sesi latihan Harimau Malaya bagi kempen Piala AFF Suzuki 2021 di Singapura bulan ini. Menurutnya, gandingan pemain senior dan naturalisasi sekali lagi menjadi ramuan terbaik buat skuad kendalian Tan Cheng Ho itu untuk mencipta kejutan dalam kempen kali ini. Jelas Safawi berdasarkan prestasi semasa dirinya dan rakan sepasukan lain dalam saingan domestik musim ini, dia optimis skuad negara mampu mengubati kekecewaan pada edisi 2018. Bagi saya paling mustahak teammate perlu bantu, bukan saya seorang, mungkin saya di AFF saya on form, mungkin ada player-player lain yang on form, so daripada on form tu daripada teammate sendiri. Jadi bagi saya tak ada masalah kalau siapa-siapa yang on form, make sure think top dan the best lah untuk AFF tahun ni. Tambahnya, syarat ketat yang dikenakan Singapura kepada semua pemain sedikit pun tidak mengganggu motivasinya, malah ia menyuntik lagi semangat pemain kelahiran Terengganu itu. Safawi berkata demikian selepas menjalani latihan pusat Harimau Malaya di Kelana Jaya. Lebih banyak pusat latihan tinju akan dinaik taraf pada masa depan. Presiden Persekutuan Tinju Malaysia PTM, Datuk Muhammad Irwan Zulkifli berkata, ia bertujuan memberikan lebih banyak keselesaan kepada atlet untuk berlatih. Menurut Datuk Muhammad Irwan, pertambahan pusat latihan tinju di setiap negeri juga penting dalam usaha melahirkan lebih ramai atlet berbakat yang akan mewakili negara. Semua negeri sebenarnya ada pusat latihan, tapi mungkin pusat latihan tu dah berumur 20 tahun, lama. So kita naikkan taraf semua pusat latihan di setiap negeri tanpa tertinggal satu negeri pun. Dan kita lepas ni untuk langkah yang seterusnya kita akan memperbanyakkan di setiap negeri. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan naik taraf pusat latihan tinju negeri Perak di Ipoh. Tokoh sukan negara Datuk Lee Chung Wei menerima ijazah kehormat pada upacara Convocation University Sains Malaysia USM ke-58 hari ini. Beliau merupakan antara 5,964 graduan yang menerima ijazah tinggi PhD, ijazah sarjana dan sarjana muda serta diploma. Beliau yang juga pemenang pingat perak Sukan Olimpik 3 kali menerima penganugerahan ijazah kehormat dalam bidang Doktor Sains Sukan. Saya harap saya also can work together in University Science Malaysia, how I can look forward untuk sports, either science, sports science itu, and kita boleh kongsikan untuk masa saya 19 years in association national team. I think 6 years in the state Penang. Totally my career badminton 25 years. And how I can sharing and just work together and University Malaysia looking forward lah ini ya. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan diri, lindung semua. Yang sahih di berita RTM. Saya Azamul Husin. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita berjumpa lagi.